Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Abdul Hanan bin Mahdi, nombor metrik 2022876062. Kami daripada Kumpulan 5 akan membentangkan kepada anda berkaitan dengan ajaran sesat. Jadi pada hari ini kita akan menceritakan sedikit apakah itu ajaran sesat, sejarah dia, jenis-jenis ajaran sesat yang terdapat di Malaysia, faktor berlakunya ajaran sesat dan kesan dia terhadap masyarakat, diri dan keluarga contohnya. Dan kita akan membincangkan cadangan ataupun cara-cara untuk membanteras ajaran sesat ini. Okey, seterusnya kita akan terus kepada pembentangan. Akidah Ahli Sunnah wal Jamaah merupakan pegangan dominan umat Islam di seluruh dunia, termasuk di Malaysia. Malaysia di antara negara-negara Islam yang telah menetapkan bahawa pegangan rasmi masyarakat Islam di negara ini adalah berlandaskan kepada akidah fatwa-fatwa akidah Ahli Sunnah wal Jamaah. Namun, Islam dan umatnya tidak pernah sunyi daripada ancaman dan cobaan yang mengganggu gugat kesucian pegangan manhaj Ahli Sunnah wal Jamaah dari segi akidah, syariah dan akhlak penganutnya. Penularan ajaran sesat khususnya di Malaysia, jika kita perhalusi, bukan sahaja datang daripada musuh Islam yang nyata, tetapi juga daripada cobaan mengeliru dan menyelewengkan umat Islam dengan menggunakan nama Islam yang kononnya demi menjaga kesucian agama ini. Kelemahan menangkis pengaruh budaya barat adalah antara faktor penyebaran ajaran sesat ini berleluasa. Jadi, pada hari ini, kita akan menelusuri pelbagai jenis ajaran sesat yang terdapat di Malaysia dan kesannya. Baiklah, apakah maksud ajaran sesat? Ajaran sesat didefinisikan sebagai sebarang ajaran yang didukung oleh orang Islam ataupun bukan Islam, sedangkan ia bertentangan dengan Al-Quran, As-Sunnah, Ijma' dan Qiyas, serta bercanggah dengan pegangan atau fatwa-fatwa Ahli Sunnah wal Jamaah dari sudut akidah, syariat dan akhlak. Ajaran sesat ini mempunyai ruang lingkup yang amat luas, sama ada sesat dari sudut kepercayaan atau akidah, sesat dari sudut pengamalan atau syariat, dan sesat dari sudut akhlak atau pengabdian antara hamba bersama Tuhannya. Baiklah, kita akan lihat pula kepada sejarah ajaran sesat. Sekiranya kita perhalusi, kebanyakan ajaran sesat yang menyeleweng daripada Islam muncul selepas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah dengan dakwaan sebagai nabi ataupun rasul. Ini kerana masyarakat Arab melihat dakwaan sebagai nabi atau rasul adalah sebagai bentuk baharu dalam mendapatkan pengikut dan kedudukan. Sebagaimana kita ketahui, masyarakat Arab hidup dalam kelompok atau kabilah. Jadi, ketua atau pemimpin kelompok atau kabilah ini biasanya adalah dari individu yang berpengaruh kedudukannya, sama ada dari keluarga terhormat, ternama atau berharta. Justeru, dakwaan sebagai Nabi ketika itu dilihat sebagai bentuk baharu dalam mendapatkan pengikut dan kedudukan. Di Malaysia pula, ajaran sesat telah mula dikesan bergerak sebelum 1950-an lagi. Kebanyakan ajaran sesat bergerak secara senyap-senyap atau tanpa disedari, yang mana ia menyebabkan sukar dikesan dan dibenteras oleh pihak berkuasa agama dengan lebih awal. Ajaran sesat dipercayai dibawa masuk oleh penganut-penganut dari negara-negara asal timbulnya ajaran sesat tersebut, atau rakyat tempatan yang kembali semula ke Malaysia setelah belajar atau menetap di luar negara. Seterusnya, kita akan lihat pula keterangan berkaitan ajaran sesat di dalam Al-Quran. Okey, sebelum kedatangan risalah Islam, manusia berada dalam kesesatan akidah dan cara hidup yang menyeleweng sebagaimana dijelaskan di dalam Al-Quran, surah Al-Imran ayat 164 yang bermaksud, sesungguhnya Allah telah mengurniakan rahmatnya kepada orang-orang yang beriman
setelah ia mengutuskan dalam kalangan mereka seorang rasul daripada bangsa mereka sendiri yang membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, iaitu kandungan Al-Quran yang membuktikan keesaan Allah dan kekuasaannya dan membersihkan mereka daripada iktikad yang sesat, serta mengajar mereka kitab Allah iaitu Al-Quran dan hikmah pengetahuan yang mendalam mengenai hukum syariat. Dan sesungguhnya mereka sebelum kedatangan Nabi Muhammad SAW itu adalah dalam kesesatan yang nyata. Justeru seruan Nabi Muhammad SAW supaya beriman kepada Allah telah menyelamatkan umat manusia dari terus hanyut dalam kesesatan dan penyelewengan. Seterusnya, firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 143 yang bermaksud, dan demikianlah sebagaimana kami telah memimpin kamu ke jalan yang lurus. Kami jadikan kamu, wahai umat Muhammad, satu umat yang pilihan lagi adil, supaya kamu layak menjadi orang yang memberi keterangan kepada umat manusia tentang yang benar dan yang salah. Dan Rasulullah SAW pula akan menjadi orang yang menerangkan kebenaran perbuatan kamu. Sebenarnya kiblat kamu ialah Kaabah, dan tiadalah kami jadikan kiblat yang engkau menghadapnya dahulu itu, wahai Muhammad, melainkan untuk menjadi ujian bagi melahirkan pengetahuan kami tentang siapakah yang benar-benar mengikut Rasul serta membenarkannya, dan siapa pula yang berpaling tadah, iaitu berbalik kepada kekufurannya. Dan sesungguhnya soal peralihan arah kiblat itu adalah amat berat untuk diterima kecuali kepada orang-orang yang telah diberikan Allah petunjuk hidayah, dan Allah tidak akan menghilangkan bukti iman kamu. Sesungguhnya Allah amat melimpah belas kasihan dan rahmatnya kepada orang-orang yang beriman. Hanya dengan keimanan kepada Allah menjadikan manusia sebagai umat terbaik, iaitu yang mengamalkan sifat-sifat pertengahan, tidak terlalu ekstrim atau longgar dalam kehidupan beragama. Orang yang beriman juga menjalani kehidupan berpandukan nas, hujah dan dalil yang sahih, serta menggunakan pertimbangan akal fikiran yang waras dalam segenap urusan kehidupan. Namun, sudah menjadi tabiat manusia semenjak berzaman lagi mudah terjerumus di dalam kesesatan dan penyelewengan, walaupun setelah menerima penjelasan dan keterangan tentang akidah Islam. Perkara tersebut dijelaskan melalui firman Allah dalam surah Al-Isra ayat 41 bermaksud, dan sesungguhnya kami telah menerangkan jalan-jalan menetapkan iktikad dan tauhid dengan berbagai cara di dalam Al-Quran ini supaya mereka beringat, memahami dan mematuhi kebenaran. Dalam pada itu, penerangan yang berbagai cara itu tidak menjadikan mereka melainkan bertambah liar. Akhir sekali, firman Allah dalam surah An-Najmu ayat 28 yang bermaksud, sedangkan mereka tidak mempunyai sebarang pengetahuan mengenainya, mereka tidak lain hanyalah mengikut sangkaan semata-mata. Padahal sesungguhnya sangkaan itu tidak dapat memenuhi kehendak menentukan sesuatu daripada kebenaran, iaitu i'tikad tadi. Dan berpandu Al-Quran, kami mendapati bahawa ajaran sesat ini sentiasa berulang kali disebutkan di dalam Al-Quran agar umat manusia tidak mudah terjerumus dengan ajaran sesat. Assalamualaikum, saya Muhammad Kasbi bin Muhammad Yusof, nombor matrik 2024527-524. Seterusnya, faktor penyebaran ajaran sesat. Salah satu faktor yang menyebabkan ajaran sesat terjadi ialah kerana percaya kepada perkara-perkara gaib. Hal ini kerana perkara gaib itu sendiri memang diasaskan daripada Al-Quran dan Hadis. Oleh disebabkan itu, kebanyakan penganut ajaran ini mudah terpengaruh dengan ajaran sesat yang disampaikan oleh guru-guru mereka.
yang mana bertanggungjawab menyebarkannya secara melulu kerana perkara-perkara gaib ini sudah termaktub di dalam isi Al-Quran itu sendiri yang menyebabkan mereka mudah percaya dengan perkara ini. Selain itu, guru mereka tidak hanya menyampaikannya seperti yang tertulis di dalam Al-Quran, tetapi mereka telah memutarbelitkan isinya supaya berlawanan daripada agama Islam dan memastikan ianya tidak dapat dikenal pasti oleh murid mereka supaya golongan mereka semakin bertambah. Selain itu, keimanan yang lemah seseorang itu juga merupakan salah satu faktor bagi berlakunya ajaran sesat. Hal ini dapat dibincangkan apabila seseorang itu mempunyai kekuatan iman yang lemah, akan lebih mudah dipengaruhi untuk menganut dan terjebak dengan ajaran sesat. Oleh kerana perkara ini boleh berlaku disebabkan mereka akan mudah tertarik dengan sesuatu yang akan disampaikan oleh ketua atau guru kepada ajaran sesat ini, sekiranya mereka tidak mencuba untuk mengelak daripada perkara sebegini berlaku, malah mereka lebih seronok dan teruja untuk mendalaminya. Justru itu, golongan-golongan ajaran sesat ini akan semakin bertambah sekiranya mereka tidak dapat menguatkan atau menambah baik kekuatan iman mereka. Seterusnya, antara faktor yang menyebabkan ajaran sesat ini berlaku dan semakin berleluasa ialah kerana penguatkuasaan undang-undang syariah yang lemah serta terlalu banyak birokrasi hanya untuk menegakkan agama Islam ini. Hal ini terjadi kerana sekiranya kita melihat dan menyiasat di persekitaran kita, masih ada banyak lagi ajaran sesat yang masih berjalan tanpa sebarang masalah. Oleh itu, kita boleh melihat bahawa pemimpin atau ketua negara masih tidak memandang perkara seperti ajaran sesat ini sebagai masalah yang serius dan tidak menyiasat perkara ini dengan teliti, menyebabkan perkara ini masih berlaku. Jelaslah bahawa ajaran sesat ini masih belum dapat dihentikan sepenuhnya dan ianya masih boleh berleluasa sekiranya tiada tindakan serius yang diambil. Sifat ingin belajar lebih mendalam tentang agama Islam juga merupakan salah satu faktor di mana ajaran sesat ini boleh berlaku. Hal ini tercetus apabila seseorang individu yang begitu taksub untuk mengetahui lebih mendalam tentang agama Islam dan menyebabkan ianya menjadi teruk sehingga boleh mencetuskan salah faham dalam agama Islam. Oleh hal yang demikian, akan ada perasaan tidak puas hati kerana tidak dapat menguasai agama Islam dan bermulalah di mana dia akan mencampur adukkan pelbagai ilmu yang dipelajari sehingga boleh mengheretnya menjadi satu ajaran sesat. Kemudian ajaran itu akan dihebohkan dan mempengaruhi orang-orang yang tidak bersalah untuk menyampaikan ajaran sesat tersebut dan menyebabkan perkara ini terus berlaku tanpa berhenti. Di samping itu, tidak mengambil sumber yang benar daripada Al-Quran dan As-Sunnah juga merupakan faktor tersebarnya ajaran sesat. Kelemahan diri sendiri kerana tidak mempunyai akidah yang benar akibat tidak merujuk kepada sumber Al-Quran dan As-Sunnah yang benar, pengetahuan cetek dan kejahilan tentang sumber-sumber utama ajaran Islam yang sebenar telah mendorong seseorang individu itu mempelajari agama Islam melalui sumber yang tidak tetap sehingga membuat kesimpulan dan kefahaman yang salah tentang Islam. Allah berfirman, "Dan bahawa inilah jalanku, yakni agama Islam yang betul lurus, maka hendaklah kamu menurutnya. Jangan kamu menurut jalan-jalan yang lain dari Islam. Kerana jalan-jalan yang lain itu mencerai-beraikan kamu dari ajalan Allah. Dengan yang demikian, itulah Allah perintahkan kamu supaya bertakwa." Surah Al-An'am ayat 153. Rasulullah SAW juga bersabda, "Wahai sekalian manusia, sesungguhnya aku telah tinggalkan kamu dua perkara selagi mana kamu berpegang dengannya, maka kamu tidak akan sesat selamanya, iaitu kitabullah dan sunnah nabinya." Hadis riwayat Al-Baihaqi. Faktor seterusnya ialah godaan syaitan yang menyesatkan daripada jalan yang benar.
kepercayaan terhadap unsur mistik dan perkara gaib menyebabkan syaitan mempengaruhi naluri manusia, terutamanya bagi yang terlanjur melakukan dosa atau maksiat, tetapi mahu bertaubat dengan jalan yang ringkas, mudah dan cepat. Akhirnya mereka berkawan dengan syaitan dan syaitan berjaya menyesatkan mereka dari jalan yang benar, sedang mereka merasakan mereka sudah berada di jalan yang betul. Allah menjelaskan hal ini seperti firman-Nya yang bermaksud, dan sesiapa yang tidak endahkan pengajaran Al-Quran yang diturunkan oleh Allah yang Maha Pemurah, kami akan adakan baginya syaitan yang menghasut dan menyesatkannya. Lalu syaitan itu menjadi temannya yang tidak renggang daripadanya. Dan sesungguhnya syaitan tetap menghalang mereka daripada jalan yang benar, sedang mereka sangka bahawa mereka orang yang mendapat hidayah petunjuk. Surah Az-Zukhruf ayat 36 hingga 37. Akhir sekali, terpengaruh dengan tipu daya jin dan manusia kerana keinginan dunia juga adalah faktor yang mendorong kepada penyebaran ajaran sesat. Oleh itu, wujudnya segelintir pengikut yang mempunyai gangguan mental menimbulkan pelbagai khayalan dan lintasan. Golongan ini terpengaruh kerana faktor psikologi dan mental seperti tekanan perasaan dan masalah kehidupan serta rumah tangga. Apabila ia bertemu atau diperkenalkan dengan individu yang salah, maka ia yakin bahawa guru itu boleh menjadikan sebagai tempat bergantung dan sebagainya. Oleh itu, umat Islam haruslah melengkapkan diri dengan kefahaman Islam yang sebenar dengan penyebaran ajaran Islam yang lebih luas menerusi pelbagai kaedah seperti media cetak, elektronik, ceramah, seminar, forum dan sebagainya melalui kerjasama penguatkuasaan undang-undang secara bersepadu oleh semua pihak demi memerangi kegiatan ajaran sesat daripada terus menular dalam masyarakat. Seterusnya, kesan penyebaran ajaran sesat. Penyebaran ajaran sesat membawa pelbagai implikasi yang cukup besar kepada individu, masyarakat dan negara. Ajaran atau kepercayaan yang berlawanan dengan apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW berdasarkan Al-Quran dan Sunnah dengan mengikut ahli sunnah wal jamaah dilihat mampu mengubah suasana sosio budaya, ekonomi dan politik negara. Demikian isu ini perlulah diberi perhatian sewajarnya. Impak terbesar penerimaan ajaran sesat dalam hidup seseorang ialah terjerumus dalam dosa syirik yang boleh membawa kepada kekufuran, seterusnya murtad. Perkara ini telah disahkan oleh hampir kesemua mufti di seluruh negara. Penyelewengan yang dibawa oleh ajaran ini begitu ketara dari segi akidah, syariat dan perkara umum. Individu yang sesat dalam beragama dikhawatiri terus berada dalam kemungkaran sehingga taubat mereka sudah tidak lagi diterima Allah Subhanahu Wa Taala. Firman Allah dalam surah Al-Imran ayat ke-90 yang bermaksud, sesungguhnya orang-orang yang kafir sesudah mereka beriman, kemudian mereka bertambah kufur lagi, tidak sekali-kali akan diterima taubat mereka dan mereka itulah orang-orang yang sesat. Selain itu, kewujudan kepercayaan songsang dalam agama dapat menggugat ketenteraman institusi kemasyarakatan. Perbezaan akidah atas satu ajaran yang dikatakan sama, yakni Islam, menimbulkan curiga dan syak wasangka kerana kepercayaan atas nilai-nilai yang berbeza. Hal ini diburukkan lagi dengan amalan taklid buta oleh kebanyakan pengikut terhadap pemimpin mereka. Sikap fanatik mazhab ini akan menimbulkan perbalahan dalam masyarakat akibat perbezaan fahaman yang akhirnya membawa kepada kehidupan berpuak-puak. Kesan daripada sukarnya untuk pengikut ajaran sesat menerima pendapat orang lain. Ekoran daripada hal tersebut, tertanamlah kebencian dalam diri masing-masing yang mendorong kepada perbalahan. Hasilnya, perpaduan hilang dan masyarakat hidup berpecah belah. Seterusnya, dengan mengamalkan ajaran sesat, akidah seseorang akan rosak. Orang Muslim yang mempercayai atau beramal dengan ajaran sesat boleh merosakkan akidah. Mereka wajib bertaubat dan kembali kepada ajaran Islam. Pengamal ajaran sesat akan banyak membuang masa
dengan aktiviti yang tidak sihat dan bertentangan dengan ajaran Islam seperti memuja dan melakukan amalan-amalan syirik serta khurafat. Minda penganut ajaran sesat akan tertutup dan pemikiran mereka sering dikongkong oleh pemimpin yang mendakwa mendapat wahyu. Tindakan dan kelakuan mereka menjadi tidak rasional dan fanatik, menjadikan kehidupan tidak stabil. Penglibatan dengan ajaran sesat membawa kepada pengabaian tanggungjawab sebagai pelajar, suami, isteri, ibu atau bapa. Di samping itu, penyebaran ajaran sesat juga mampu menyebabkan keruntuhan institusi kekeluargaan. Keruntuhan dan keretakan boleh berlaku di kalangan ahli keluarga yang menganut ajaran sesat disebabkan perbezaan akidah dan rasa curiga sesama mereka. Ajaran sesat boleh menggugat perpaduan dan menimbulkan sikap fanatik penganut ajaran sesat terhadap kumpulan dan pemimpin mereka, menyebabkan mereka tidak menghormati masyarakat sekeliling. Ini menjejaskan perpaduan dan keharmonian hidup dalam masyarakat. Ajaran sesat boleh mewujudkan keganasan di mana kepatuhan membutatuli kepada pemimpin ajaran sesat memudahkan pengikutnya dipergunakan untuk melakukan keganasan. Natijah penyebaran ajaran yang menyesatkan terhadap negara pula ialah kemakmuran tergugat, berkesinambungan daripada perpecahan masyarakat, kestabilan politik dan ekonomi turut terjejas kerana pergaduhan dalam masyarakat. Situasi ini merumitkan usaha menarik pelabur asing untuk melabur. Malah sudah pasti banyak tenaga dan belanja yang diperlukan untuk memulihkan keadaan ini. Seiring dengan itu, tidak mustahil berlaku pertumpahan darah. Buktinya, pernah berlaku peristiwa serangan dan pencerobohan terbesar. Negara akan menjadi mundur kerana penglibatan dalam ajaran sesat menjadikan diri seseorang tidak proaktif dan membuang masa. Perkara itu akan menjejaskan prestasi ekonomi negara yang bergantung kepada sumbangan dan produktiviti individu. Ajaran sesat menyebabkan negara menjadi tidak stabil dan pelibatan dalam ajaran sesat akan mengancam perpaduan dan keharmonian masyarakat. Ini boleh menggugat kestabilan politik dan ekonomi negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Abdullah bin Abdul Muttalib, bernombor matriks 2022 699892. Seterusnya, kita akan melihat kepada jenis-jenis ajaran sesat yang ada di Malaysia. Ajaran Ahmadiyah atau Qadiani ialah ajaran yang diasaskan oleh Mirza Ghulam Ahmad di India pada tahun 1889. Ajaran ini sangat bertentangan dengan ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah dan sudah terkeluar daripada agama Islam. Perkataan Ahmadiyah sendiri diambil dari nama Mirza Ghulam Ahmad, manakala Qadiani pula diambil daripada nama kawasan tempat lahirnya Mirza yang terletak di daerah Gurdaspur, India. Ajaran ini telah tersebar hampir ke seluruh dunia sejak awal abad ke-20 dan hingga sekarang masih disebarkan oleh para pengikut ajaran ini. Walaupun disebarkan mengatasnamakan Islam, namun ajaran ini tidak pernah diiktiraf oleh agama Islam itu sendiri. Latar belakang Mirza Ghulam Ahmad. Mirza dilahirkan pada tahun 1839 di kampung Qadian, Gurdaspur pada peringkat akhir pemerintahan Sikh di situ. Bapanya bernama Mirza Ghulam Murtaza dan berketurunan Borlas dari bangsa Mongol. Keturunannya dipercayai berasal dari Sarmakan, kemudian berpindah ke India dan menetap di Qadian. Pendidikan awal Mirza Ghulam Ahmad dimulai dengan pengajian membaca Al-Quran dan beberapa buah buku Parsi. Apabila berumur 10 tahun, beliau belajar bahasa Arab. Kemudian pada umur 17 tahun pula, beliau belajar ilmu-ilmu nahu, mantik dan falsafah secara berguru. Beliau juga mempelajari ilmu perubatan dengan ayahnya sendiri kerana ayahnya adalah seorang ahli perubatan yang berpengalaman. Namun begitu, beliau tidak pernah mempelajari ilmu agama dengan sesiapa pun dan hanya belajar secara sendiri sahaja. Beliau menerima pelajaran di rumah sehingga ke peringkat menengah. Kemudian, awal kehidupan Mirza adalah susah dan miskin seperti kebiasaan orang-orang pada ketika itu. Hanya setelah pengakuannya mendapat perhatian dan berjaya mengumpul ramai pengikut,
beliau mula mendapatkan hidup yang senang. Faktor kemunculan ajaran Ahmadiyah. Yang pertama adalah faktor dalam diri Mirza sendiri. Beliau adalah seorang yang kuat dan tekun belajar. Beliau berminat dalam bidang tafsir Al-Quran dan hadis. Beliau juga adalah seorang yang bercita-cita tinggi dan amat sensitif dengan kedudukan agama Islam yang ketika itu diancam oleh pengaruh luar, khasnya kebudayaan Inggeris dan agama Kristian. Pada masa inilah Mirza telah bangkit untuk mempertahankan Islam dan menyerang agama Kristian. Beliau telah menulis risalah-risalah untuk mempertahankan Islam. Antara buku yang ditulisnya ialah Baharin Al-Ahmadiyah dan Mirza telah dipuji atas hasilnya itu. Ini telah menyebabkan beliau berasa ujub dan merasakan dirinya sangat bijak dan berjasa dalam Islam. Akhirnya beliau membuat dakwaan yang luar biasa ke atas dirinya seperti mengaku menjadi Imam Mahdi, Mesayah dan lain-lain lagi. Dari sinilah bermulanya kesesatan lain yang melahirkan ajaran Ahmadiyah ini. Yang kedua adalah faktor keadaan sekeliling. Pada akhir abad ke-19, umat Islam di India menghadapi pelbagai ujian. Para ulama' berbalas sesama sendiri untuk membuktikan siapa yang paling benar. Selalu terjadi perang antara mazhab yang mengakibatkan perpecahan antara umat. Imej ulama' telah rosak. Ramai yang telah mengaku sebagai ahli agama mendakwa boleh menunjukkan perkara ajaib dan mendakwa menerima ilham daripada Allah. Tambahan lagi, daerah Punjab, iaitu tempat asal Mirza, menjadi pusat konflik, pemikiran sesat dan karut. Mereka telah menderita akibat pemerintahan Sikh sejak 80 tahun dahulu dan menyebabkan ajaran Islam hampir lenyap. Kekalahan rakyat India dalam pemberontakan menentang penjajah Inggeris pada tahun 1857 menyebabkan umat Islam di India sangat memerlukan seorang pemimpin yang mampu menyelamatkan mereka. Maka dari keadaan inilah munculnya Mirza Ghulam Ahmad membuat pelbagai dakwaan dusta berkenaan dengan dirinya. Berikut merupakan beberapa ajaran yang terkandung dalam ajaran Ahmadiyah. Yang pertama, Mirza Ghulam Ahmad mendakwa dirinya adalah Imam Mahdi. Pada mulanya semasa tahun 1885, Mirza mendakwa dirinya sebagai reformis. Namun pada tahun 1891, beliau mendakwa pula dirinya ialah Imam Mahdi yang ditunggu-tunggu dan mengatakan ia berasal daripada perintah Allah. Yang kedua, merupakan dakwaan Mirza Ghulam Ahmad yang paling berbahaya, iaitu apabila beliau mengaku diangkat menjadi Nabi pada tahun 1901. Pengakuan ini didahului dengan dakwaan bahawa dia telah menerima wahyu daripada Allah tanpa pengantaraan malaikat Jibril, melainkan ilham terus daripada Allah. Beliau berpendapat bahawa wahyu melalui Jibril hanyalah untuk Rasul yang membawa ajaran agama baru dan wahyu seperti itu telah pun ditutup. Pada masa yang sama, beliau telah membuat pernyataan yang mutlak tentang dirinya sebagai Nabi yang sebenar. Demi Allah yang nyawa saya di tangannya, dialah yang telah mengutus dan menamakan saya Nabi dan menunjukkan bukti-bukti yang jelas terang kebenaran dakwaan saya yang jumlahnya sampai 300,000 bukti. Kemudian beliau menyamakan dirinya dengan Nabi-Nabi lain dan akhirnya beliau menyatakan, sayalah Muhammad Rasulullah. Yang ketiga, Mirza menyatakan Nabi Isa AS sudah wafat. Pada November 1904, beliau mendakwa dirinya sebagai penjelmaan Dewa Krishna untuk umat Hindu di samping sebagai Isa Al-Masih untuk umat Islam dan Kristian. Menurut Mirza, beliau telah mendapat wahyu daripada Allah yang mengatakan bahawa Isa Al-Masih tidak mati di tiang salib seperti yang diimani oleh umat Yahudi dan Kristian, melainkan hanya pengsan dan diturunkan dalam keadaan cedera parah. Menurut Mirza lagi, apabila Isa Al-Masih sudah sembuh, beliau pun lari ke Kashmir dan wafat di sana dan dikebumikan di Srinagar, Kashmir. Yang keempat, Mirza mendakwa beliaulah Mesayah yang akan menyelamatkan umat manusia. Beliau mendakwa bahawa Mesayah itu adalah dirinya dan bukan Isa Al-Masih. Ini kerana beliau berpendapat bahawa Isa Al-Masih sudah wafat dan Mesayah hanyalah seorang yang mempunyai ciri, sifat dan peranan yang sama dengan Isa Al-Masih dan bukannya Al-Masih itu sendiri. Ajaran sesat yang berikutnya adalah agama Kerajaan Langit. Kerajaan Langit adalah sebuah kumpulan agama yang diasaskan oleh Arifin Muhammad atau yang lebih dikenali sebagai Ayah Pin dan ia telah diisytiharkan sebagai ajaran sesat oleh JAKIM. Kawasan seluas 6 ekar, 33 kompleks bangunan terletak berhampiran dengan Kampung Batu 13 Bulu Besut Terengganu menjadi markas utama kumpulan ini.
Kerajaan Langit telah menetap di tapak ini sejak pertengahan 80-an, walaupun kumpulan itu sendiri wujud sejak tahun 70-an. Jumlah pengikut ajaran ini diperkirakan telah mencapai 23,000 orang, yang sebahagian besarnya adalah kaum Melayu dan selebihnya ada yang merupakan warga negara luar seperti Indonesia, Singapura, Afrika, India, Eropah dan ada juga yang berasal dari New Zealand. Berikut merupakan kesesatan ajaran Kerajaan Langit. Arifin Muhammad yang dilahirkan sebagai seorang Muslim mengaku mempunyai hubungan secara langsung dengan langit dan diyakini oleh para pengikutnya sebagai penjelmaan semula Jesus, Buddha, Dewa Shiva dan juga Nabi Muhammad SAW. Dia dikenali oleh para pengikutnya sebagai Ayapin, mengimani dia sebagai dewa, raja langit dan objek yang tertinggi dalam pengabdian untuk semua agama. Selain itu, para pengikut Kerajaan Langit percaya bahawa pada suatu hari nanti, Tuhan mereka ini akan kembali menjadi Imam Mahdi. Penekanan utama ajaran Kerajaan Langit adalah perpaduan sedunia dan keharmonian antara agama di mana orang-orang yang mempunyai latar belakang agama yang berbeza telah menyertai kumpulan ini. Ayapin pernah melawat beberapa kuil Hindu di Malaysia dan juga pernah menjadi tuan rumah bagi lawatan oleh kumpulan Kristian yang merupakan satu langkah yang jarang dilakukan oleh komuniti Kristian di Malaysia. Ayapin juga mengakui kewujudan malaikat serta makhluk ghaib yang dikenali sebagai orang bunian. Ajaran ini juga menekankan pentingnya penyembuhan rohani dan pentafsiran mimpi. Ayapin sering memimpin acara pada Sabtu malam hingga ke paginya. Menurut saksi, acara tersebut dimulai dengan ritual khusus di mana para pengikutnya akan menyambut Ayapin dari bangunan utama ke perahu konkrit di dalam kompleks di mana dia akan berbaring. Para pengikutnya kemudian akan memulai nyanyian pemujaan untuknya sehingga jam 4 pagi. Apabila ritual telah selesai, akan berlangsung sesi soal jawab dengan Ayapin duduk di atas panggung menghadap penonton. Nyanyian kerohanian juga akan dinyanyikan selama sesi. Berikut merupakan simbol-simbol yang ada pada agama Kerajaan Langit. Agama Kerajaan Langit ini memiliki beberapa reka bentuk struktur yang merupakan simbol ideologi bagi agama ini. Beberapa simbol penting termasuk teko tinggi 2 tingkat berwarna krim dan pasu biru. Kos yang digunakan untuk membuat simbol ini dianggarkan berjumlah hampir 45 juta ringgit. Teko ini didakwa melambangkan kesucian air dan cinta yang mengalir dari syurga. Ini adalah model duniawi yang melambangkan syurga. Menurut Ayapin, idea simbol itu berasal daripada ilham salah satu pengikutnya dan ia mencerminkan sebuah kapal yang sama di mana Allah telah menggunakannya untuk mandi supaya dapat memberi rahmatnya kepada umat manusia. Pengikut Ayapin yang pertama kali mengunjungi tempat suci itu dikehendaki untuk minum air suci dari pasu yang sentiasa mengalir air dari teko tersebut. Ciri penting lain dalam objek pemujaan ini adalah payung kuning yang besar yang menawarkan tempat bagi orang yang mahu berlindung di bawah naungan Tuhan Ayapin. Ada juga yang berpendapat bahawa payung itu dikaitkan dengan 9 planet dalam agama Hindu. Simbol lain yang hadir termasuk objek kapal nelayan yang disamakan dengan bahtera Nabi Nuh dan ikon bulan sabit yang melambangkan animisme dan orang bunian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Saya Amir Afiq akan membentangkan bahagian cadangan dan rumusan bagi kumpulan saya. Untuk cadangan, sini terdapat 3 cadangan iaitu peranan pihak berkuasa dalam menguaskan undang-undang, melalui minda masa bagi pengaruhi minda ahlak muda dari balik dengan ajaran sesat dan institusi pendidikan mengadakan kempen keagamaan. Okey, terdapat beberapa cadangan dan langkah yang boleh dipraktikkan bagi menangani penularan pengaruh ajaran sesat di Malaysia. Langkah pertama yang boleh diambil ialah peranan pelbagai pihak seperti Jabatan Kemajuan Islam Malaysia, JAKIM, Jabatan Agama Islam dan Persekutuan Jawi dan lain-lain pihak berkuasa agama negeri untuk menguasakan undang-undang dan menyebarkan kebenaran ajaran Islam kepada orang Islam. Pihak berkuasa harus mengembeling tenaga untuk menyedarkan masyarakat Islam pada tentang kepentingan memelihara kesucian agama Islam. Langkah-langkah yang boleh diambil termasuklah memantapkan struktur dan aplikasi hukum syarak
dan menubuhkan unit tindakan khas untuk merawat gejala ajaran sesat di Malaysia. Tindakan undang-undang harus diambil terhadap mereka yang berterusan mengikuti ajaran sesat dan mempengaruhi orang Islam yang lain. Melalui penentuan dan tindakan pihak berkuasa, anda boleh memberitahu mereka yang tersesat dan memberi mereka peluang untuk kembali ke pangkal jalan dan bertaubat. Untuk langkah yang kedua yang boleh diambil untuk membendung penularan ajaran sesat di Malaysia ialah menyebarkan khutbah kepada umat Islam melalui pelbagai media seperti radio, televisyen dan media cetak serta media baharu seperti Facebook, aplikasi WhatsApp, Instagram, YouTube dan lain-lain lagi. Bagi media massa merupakan medium yang mudah diakses oleh golongan orang ramai, khususnya golongan muda yang mudah terpengaruh dengan penyebaran ajaran sesat oleh golongan yang tidak bertanggungjawab. Oleh itu, wajarlah media digunakan sebagai saluran untuk menyebarkan agama Islam seperti dengan menyebarluaskan dakwah yang santai, kreatif dan menarik. Ini seharusnya dapat merangsang minat pelbagai golongan, khususnya golongan muda untuk mempelajari dan mengetahui lebih lanjut tentang ajaran Islam. Lebih ramai masyarakat Islam akan menyertai dakwah untuk mengimarkan masjid dan surau serta dapat menunaikan ibadah. Maka secara tidak langsung dapat mengelakkan daripada terjerumus ke dalam fahaman sesat di Malaysia. Kepada umat Islam, khususnya generasi muda kini, sebagai contoh, institusi pendidikan boleh mengadakan kempen dakwah Islam, seminar keagamaan atau bengkel untuk memupuk, menggalakkan dan menarik minat pelajar terhadap ilmu Islam. Dengan cara ini, anak muda dapat mendalami kefahaman dan mempersenjatai diri dengan kefahaman Islam yang sebenarnya. Natijahnya, dengan kefahaman Islam yang sebenar, pengaruh ajaran sesat dapat ditangkis dan tidak ada masalah untuk menghadapi ancaman musuh Islam yang sentiasa mencuba untuk menyesatkan masyarakat tentang ajaran sesat. Secara ringkasnya, dengan menyebarkan Islam di kalangan remaja, masalah penyebaran ajaran sesat yang mengancam negara kita dapat dicegah sejak awal sebelum ia merebak sehingga berbeza pandangan dan kefahaman tentang ajaran Islam yang disebarkan oleh ajaran sesat di Malaysia. Okey, seterusnya kita ke rumusan. Ringkasannya ialah memudaratkan seseorang individu. Masyarakat tidak harus mengambil mudah tentang ajaran sesat dan semua pihak harus bekerjasama membendung penularan ajaran sesat. Kesimpulannya, ajaran sesat mempunyai pelbagai kesan negatif yang boleh memudaratkan akhlak dan kehidupan seseorang individu yang tidak mempunyai pegangan agama yang kukuh dan utuh. Oleh itu, masyarakat kita tidak seharusnya mengambil mudah fahaman ajaran sesat yang semakin berleluasa di Malaysia walaupun tidak selalu disebut secara terbuka. Untuk mengelakkan masalah ini merebak, banyak pihak mesti bekerjasama. Sebagai contoh, ibu bapa untuk mendidik anak-anak mereka di rumah, guru-guru untuk mendidik anak-anak di sekolah, kerajaan serta pihak yang bertanggungjawab untuk menghasilkan poster ilmiah dan kempen kesedaran yang berguna untuk masyarakat dan juga pihak internet untuk menyedarkan orang ramai, muda maupun tua agar mereka dapat membuka mata lebih luas memperhatikan ajaran sesat dan mengatasi masalah akidah ini yang pastinya bercanggah dengan ajaran Islam yang sebenar. Okey, itu saja daripada kumpulan kami. Terima kasih kerana sudi mendengar dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.